Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahai. Ini agenda Awani. Semalam Perdana Menteri menyatakan bahawa format baru untuk mengisytiharkan aset sedang dirangka selaras dengan matlamat kerajaan untuk menggalakkan ketulusan dan untuk menggalakkan tata kelola yang baik dalam pentadbiran kerajaan pada hari ini. Pejabat Perdana Menteri menyatakan pengisytiharan aset untuk anggota pentadbiran juga termasuk ahli parlimen akan dikuatkuasakan semula dan kumpulan pentadbiran kerajaan yang penting juga akan diminta untuk melakukan pengisytiharan aset mereka. Jadi beberapa perkara penting sudah pun bergerak yang kita lalukan sejak awal tahun ini, antaranya reformasi institusi berkaitan dengan pengisytiharan harta ataupun aset di kalangan Menteri Kabinet dan juga pegawai-pegawai kanan kerajaan, termasuk pemimpin badan-badan berkanun kerajaan. Begitu juga bagaimana pentadbiran hari ini menyatakan kekuatan untuk membanteras rasuah, membanteras ketirisan dan melaksanakan tata kelola yang baik. Jadi untuk melihat perkara ini, Dr. Trisha Yeoh, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Demokrasi dan juga Hal Ehwal Ekonomi ataupun IDEAS sudah pun bersedia di talian. Selamat petang Dr. Trisha, apa khabar? Selamat petang, apa khabar? Selamat petang Doktor, baru. ya, mungkin respon awal dengan kenyataan yang dilakukan oleh Pejabat Perdana Menteri selepas jawatan kuasa khas Kabinet mengenai tata kelola nasional bermesyuarat pada hari semalam. Adakah ini satu reaksi yang positif apatah lagi kita bermula 2024 ini? Ya, bagi pihak IDEAS, sebenarnya memang kami menyambut baik berita yang baru keluar daripada Jawatan Kuasa Khas Kabinet Tata Kelola Nasional JKKTN. Memang isu pengisytiharan harta ataupun pengisytiharan aset adalah satu isu yang dari sejak dulu pun Ya. adalah amat penting, dan saya rasa memang tiba masanya untuk ada satu akta. Jadi walaupun berita itu disambut dengan baik, apa yang memang yang diperlukan, yang memang SPRM pun telah menyatakan pada 2021, SPRM sendiri menyatakan bahawa sesuatu akta ataupun rang undang-undang khususnya tertumpu kepada pengisytiharan aset adalah sangat diperlukan. Sebab apabila ada jawatan kuasa yang baru ataupun Perdana Menteri yang boleh ditukar ke apa-apa, apa yang penting ialah semua ini telah terkandung dalam sebuah akta yang memastikan bahawa format baru ke apa ke mesti di institutionalize dalam akta tersebut. Adakah Dr. Trisha menjangkakan format baru ini akan berbentuk undang-undang ataupun RUU ataupun format yang sedia ada seperti mana yang sudah pun dilaksanakan pada pentadbiran Pakatan Harapan 2018 yang lalu, ataupun adakah idea lain yang Dr. Trisha jangkakan kerajaan akan kemukakan dalam hal pengisytiharan harta ini? Sebenarnya apa yang saya baca dalam berita ialah tentang format sahaja. Jadi format itu mungkin akan memperkenalkan butiran-butiran yang baru ataupun jenis-jenis butiran yang mesti terkandung dalam pengisytiharan harta. So saya rasa itu bukan pentingnya format lama ke format baru. Okey. Apa yang penting ialah dua perkara. Satu, soalannya ialah adakah ianya dimandat oleh undang-undang seperti mana saya telah menyatakan tadi, dan kedua, adakah pengisytiharan harta ini akan diberi pendedahan kepada orang awam, sebab memang amalan ini sudah diguna pakai. Untuk ahli parlimen memang pada 2018 kerajaan tersebut memang sudah ada satu round, dan untuk anggota-anggota pentadbiran sebenarnya memang sudah ada perkeliling di mana mereka sebenarnya dimandat untuk membuat pengisytiharan aset mereka kepada kerajaan. Tetapi seperti saya kata, dua soalan itulah, satu undang-undang, yang keduanya ialah disenaraikan kepada orang awam.
sepatutnya apa yang kami fahamkan ialah kalau merujuk kepada portal SPRM, memang sepatutnya ada satu laman sesawang untuk pengisytiharan aset sahaja, tetapi kalau orang awam pergi ke laman sesawang tersebut, ia ditutup sementara. Jadi mungkin ini adalah salah satu daripada pembaharuan baru yang pentadbiran di bawah Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim boleh memperkenalkan balik kepada agenda beliau. Ya, dalam kenyataan semalam juga, pengisytiharan harta ini termasuk untuk anggota pentadbiran kerajaan. Bukan hanya tertumpu kepada jemaah menteri, timbalan menteri mereka, tetapi juga pegawai-pegawai penting dalam kerajaan dan juga yang memegang tampuk pentadbiran bagi JLC ataupun badan-badan berkanun. Adakah ia memadai pada pandangan Ideas? Jadi apa yang kami fahamkan sekarang ialah di bawah Pekeliling Perkhidmatan yang kami tahu, Ya. ada salah satu Pekeliling Perkhidmatan nombor 3 2002, tajuknya ialah Ownership and Declaration of Assets by Public Officials. So public officials itu saya rasa adalah secara lebih so it's quite a general Ya. apa yang dimasukkan ke dalam kategori tersebut, dan mungkin kita mesti mengasingkan apa jenis pengisytiharan harta yang mesti memang akan dibuat di bawah keperluan kerajaan ataupun di bawah pekeliling dan undang-undang, tetapi apa yang lebih penting adalah untuk mereka yang memegang jawatan penting, seperti saudara menyatakan tadi, mereka yang memegang jawatan penting, apa yang penting ialah mereka mesti apa yang penting ialah mereka tidak semestinya memegang aset yang terlalu besar, yang terlalu tinggi, yang bercanggah dengan mereka position, their position in government. So itu adalah penting. Jadi kita mesti asingkan apa yang jenis aset yang boleh didedahkan kepada orang awam dan jenis aset yang mungkin boleh disenaraikan kepada SPRM sahaja ataupun kepada Perdana Menteri sahaja. Ya, bersusulan daripada jawatankuasa JKKTN itu yang diberi kuasa penuh berkaitan dengan pengisytiharan harta ataupun aset anggota pentadbiran kerajaan termasuk jemaah menteri ini. Sekali lagi, tadi Dr. Tisha menyatakan apa punca kuasanya. Kalau dulu ketika pentadbiran yang lalu pada PH 1.0 kita ada dengar GIACC dan diteruskan juga ketika pentadbiran Tan Sri Muhyiddin, tetapi kita tidak tahu adakah ia diteruskan pada ketika ini ataupun memang ada, cuma kita tidak dengar dari aspek kerja-kerja yang dilakukan. Jadi dari sudut punca kuasa, adakah di dalam itu kita tahu ada SPRM, ada Ketua Polis Negara, ada Perdana Menteri dan beberapa jemaah menteri yang lain, termasuk institusi integriti Malaysia dan sebagainya. Pada pandangan Dr. Trisha, adakah jawatankuasa ini ada kuasa ataupun ia akan diagihkan kepada SPRM ataupun bagaimana? Jadi apa yang berlaku sekarang ialah JKKTN itu adalah jawatankuasa baru yang dulunya disebut sebagai JKK MAR, ya. Okay. Dan dulu ada GIACC, betul, dan GIACC sekarang sudah dimasukkan ke bawah SPRM sebenarnya. So dia masih wujud tetapi di bawah SPRM lah. Dan apa yang saya fahamkan juga ialah ada sebuah jawatan kuasa tata kelola JTK peringkat nasional yang menjadi macam sekretariat kepada JKKTN, dan anggota-anggota ahli kepada jawatan kuasa tata kelola JTK ini adalah SPRM sendiri. Jadi sekarang ni semua balik kepada SPRM sebagai sekretariat ataupun badan yang berfungsi. Tetapi soalan itu adalah soalan yang baik sebenarnya, iaitu apakah punca kuasa dan sebenarnya adakah SPRM akan melaksanakan, adakah JKKTN ini
akan memberi tanggungjawab dan peranan utama kepada SPRM untuk memastikan bahawa semua proses-proses yang disebut bukan sahaja pengisytiharan aset tetapi ada pelbagai jenis pengumuman yang dibuat oleh JKKTN ini. Adakah SPRM ini akan diberi mandat untuk melaksanakan, untuk memastikan bahawa semua inisiatif yang diumumkan tadi ataupun dalam minggu ini ataupun tahun lepas dan bulan-bulan yang akan datang, adakah mereka akan diberi mandat untuk memastikan bahawa semua inisiatif ini akan berjalan dengan lancar? Itu soalannya. Ya, adakah Dr. Trisha menyatakan SPRM akan menjadi satu punca kuasa yang bebas, no fear and favour dalam hal berkaitan dengan pentadbiran jawatankuasa penting kerajaan termasuk jemaah menteri ini, kerana rakyat melihat bahawa SPRM perlu ada ketulusan dan apa juga keputusan yang sudah pun dinyatakan semalam dan akan bergerak dari aspek pelaksanaannya, rakyat akan melihat bagaimana SPRM akan meyakinkan rakyat bahawa proses ini telus dan sudut sistem dan pelaksanaannya boleh difahami dengan mudah oleh rakyat dan pengisytiharan harta itu akan sentiasa dipantau dengan dekat walaupun tidak ada laporan rasuah ke ataupun sebarangnya yang dilakukan oleh rakyat. Jadi adakah Dr. Trisha ini kritikalnya, ini yang paling penting? Memang penting. Jadi apa-apa institusi yang diberi mandat ataupun tanggungjawab oleh kerajaan mesti ada public trust ya. Sebab kalau keyakinan kepada institusi tersebut tiada, maksudnya memang agak sukar untuk rakyat memberi kepercayaan kepada inisiatif tersebut. Dan SPRM sebenarnya memang adalah satu-satunya suruhanjaya yang sangat penting untuk dijadikan bebas daripada pengaruh politik. Oleh itu, IDEAS bersama NGO lain telah pun ada satu laporan di mana kami cadangkan supaya SPRM diberi kebebasan untuk membuat hiring dan firing, dan ini memerlukan constitutional amendment. Jadi mungkin jangka masa panjang, tapi memang itu adalah penting. Akhirnya siapa yang jaga penjaga ataupun institusi itu yang akan melaksanakan apa-apa inisiatif yang berkaitan dengan rasuah, yang berkaitan dengan ketulusan SPRM itu adalah amat penting. Dan satu lagi ya, walaupun akta belum lagi ada, akta pengisytiharan harta, satu lagi yang sangat penting yang saya rasa di Malaysia jarang ada kita ada dengar, iaitu akta ataupun undang-undang untuk konflik kepentingan ataupun konflik of interest. Di negara lain seperti di Perancis, memang mereka akan ada satu undang-undang di mana ahli pentadbiran, khususnya ahli pentadbiran yang mempunyai peranan yang penting dalam kerajaan, mereka diminta membuat laporan sendiri tentang apa-apa konflik kepentingan mereka dengan ahli keluarga dan sebagainya. Itu soalan susulan saya. Adakah dalam isu pengisytiharan harta ataupun aset ini, di kalangan jemaah menteri dan juga anggota pentadbiran penting kerajaan ini perlu dimasukkan dari sudut aspek keluarga mereka seperti isteri dan juga ahli keluarga, kerana seringkali kalau yang lalu-lalu tu kita lihat ada konflik kepentingan dalam hal banyak berkaitan dengan tender kerajaan, bagaimana yang dilaporkan oleh SPRM ataupun dihadapkan ke mahkamah, ada keterlibatan konflik of interest di kalangan ahli keluarga dan sebagainya. Adakah ini juga perlu diberi penekanan dalam hal pengisytiharan harta? Dari kajian kami, apa yang kami baca ialah walaupun di negara lain yang pengisytiharan harta lebih tertumpu kepada penjawat awam mereka ataupun ahli parlimen, tetapi yang saya menyatakan tadi, apa yang penting ialah ada sesuatu undang-undang untuk konflik kepentingan juga yang di mana badan-badan seperti LHDN, KWSP diberi kuasa untuk membuat pemantauan. Sebab apa yang penjawat awam itu buat, laporkan kepada kerajaan, itu perlu disemak balik
oleh badan-badan tertentu yang diberi kuasa supaya konflik kepentingan itu boleh disiasat ataupun dikenal pastilah adakah itu benar ataupun tidak. Ya, menarik. Bagaimana rakyat boleh berpartisipasi dalam memastikan polisi ini berjaya dan mengangkat ketelusan, Dr. Trisha? Ketelusan, saya rasa pada akhirnya rakyat-rakyat sendiri kena memberi pendapat mereka masing-masing dan mereka mesti menunjukkan bahawa ketelusan ini adalah penting kepada mereka, khususnya berkaitan dengan apabila mereka akan memilih ahli parlimen ataupun ahli Dewan Undangan Negeri mereka, sebab apa yang kita semua tahu adalah pada akhirnya ahli-ahli politik ini mereka akan dengar dan mereka akan memberi respons yang terbaik kepada pengundi-pengundi mereka. Jadi itu adalah demand driven dan rakyat mereka sendiri mesti memantau. Jadi contoh yang saya memberi tadi, kalau pergi ke laman sesawang SPRM itu memang kosong, tak ada apa-apa. So cerita-cerita ataupun contoh seperti begitu mesti dinyatakan dengan suara yang lebih besar supaya pada akhirnya pentadbiran akan faham bahawa ketelusan itu adalah penting dan bukan setakat apa yang ahli politik suka menyatakan bangsa bubble. So, jadi bukan setakat bubble tersebutlah. Okey, dalam pemantauan ideas dan beberapa NGO berkaitan demokrasi tentang pencapaian kerajaan perpaduan sepanjang setahun mereka memegang tampuk pemerintahan di Putrajaya sejak akhir 2022, antara yang diberi perhatian ialah tentang reformasi institusi berkaitan dengan pemisahan kuasa antara peguam negara dengan peguam pendakwa raya. Begitu juga proses pelantikan pegawai awam yang penting perlu ditapis, kalau boleh dirujuk kepada jawatan kuasa khas parlimen, dan juga yang besar yang kita tunggu-tunggu ni iaitu Akta Pembiayaan Politik. Jadi adakah Dr. Trisha menyatakan sepanjang awal tahun ini dan ada perkara baru yang diumumkan oleh Perdana Menteri pada pagi tadi iaitu tidak ada projek tender rundingan terus kepada projek-projek kerajaan. Jadi adakah ini akan dilihat secara dekat oleh ideas bahawa apa yang dijanjikan oleh mana-mana parti politik berkaitan dengan reformasi institusi perlu ada pemantauan, perlu diberi perhatian dan akhirnya rakyat dapat menilai tentang prestasi yang sudah pun dilaksanakan sejak awal tahun mereka bekerja? Ya, memang sejak setahun lalu pentadbiran baru masuk, memang sudah ada banyak harapan lah saya rasa oleh mereka ataupun kami yang memang membawa isu-isu reformasi institusi. Dan kalau kita lihat, okey, sekarang ialah awal tahun 2024, tinggal lagi 3 tahun setengah mungkin lebih kurang sebelum PRU akan datang sekali lagi pada hujung tahun 2027. Jadi apa yang pentadbiran sekarang mesti fikir secara sangat mendalam dan cepat dan efisien dan efektif ialah okey, dalam masa 3 tahun ini, 3 tahun setengah ini, apa jenis reformasi institusi yang boleh kita lakukan supaya walaupun ada apa-apa perubahan yang datang selepas ini, kerajaan kekal, ketumbang ke apa-apa, apa yang penting ialah kita sudah ada rangka negara, institusi yang penting yang akan memastikan bahawa reformasi ekonomi pun boleh berlaku. Sebab reformasi ekonomi pun bergantung tinggi kepada reformasi institusi. Mereka yang suka masuk ke dalam negara ni, mereka ingin tahu bahawa hak-hak mereka akan diperlindungi, hak-hak asasi dari segi institutional
institusi-institusi yang kekal ini, adakah institusi seperti SPRM, judiciary dan sebagainya akan memberi hak mereka apabila tiba masanya. Jadi termasuk akta perolehan kerajaan yang telah pun diberi persetujuan oleh JKKTN pada bulan September tahun lepas. Ya. Dr. Trisha, berkaitan dengan janji kerajaan hari ini untuk mengurangkan keterisan dan semua berkaitan dengan perolehan kerajaan perlu diaudit secara tuntas untuk memastikan tidak ada rasuah dan juga menepati piawaian tata kelola yang baik. Jadi adakah ini juga perlu diberi perhatian berkaitan dengan perolehan kerajaan terutamanya di peringkat kementerian-kementerian yang besar seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan dan juga semua kementerian yang lain, Dr. Trisha? Ya, memang. Jadi Perdana Menteri baru-baru ni menyatakan bahawa rundingan terus itu tidak boleh dilakukan lagi. Tetapi yang penting ialah kita bukan menyatakan bahawa rundingan terus itu tidak semata-matanya tidak boleh dibuat. Memang boleh. Tetapi apa yang penting ialah rundingan terus sebab-sebab yang adakan rundingan terus mesti diberi justifikasi secara terbuka sebelum kontrak tersebut dianugerahkan kepada kontraktor. Dan memang saya tahu kontrak pertahanan itu agak sensitif sikit, tetapi apa yang penting ialah kerajaan mesti pada akhirnya ada justifikasi untuk memberi kontrak-kontrak walaupun rundingan terus atau apa-apa pun. Dan ini semua mesti terkandung dalam akta perolehan yang sepatutnya kita akan melihat draftnya lah dalam tahun ini juga. Ya, adakah ini juga sebagai satu langkah menepis ataupun mengurangkan kuasa besar yang ada pada Kementerian Kewangan ataupun Menteri Kewangan itu? Kementerian Kewangan memang adalah kementerian yang akan memang ada procurement division. So, Kementerian Kewangan akan menetapkan peraturan-peraturan kepada semua kementerian lain dari segi perolehan dan saya rasa ini tidak akan mengurangkan kuasa mereka. Ini sebenarnya akan mengukuhkan kuasa mereka sebab mereka akan menggunakan akta tersebut untuk menjadikannya asas untuk membuat pemantauan kepada kementerian-kementerian lain. Dan selain daripada akta perolehan kerajaan, yang penting kita juga mesti ada perbincangan tentang perolehan yang akan dilakukan oleh semua GLC, GLIC dan juga SPV ataupun projek-projek besar yang biasanya ditubuhkan di antara kerajaan dengan satu syarikat lain, syarikat swasta. Menarik. Tetapi Perdana Menteri juga selaku Menteri Kewangan ada menyatakan bahawa proses rundingan terus masih boleh dilaksanakan seperti mana Dr. Trisha katakan tadi. Tetapi perlu ada beberapa pengecualian yang mendesak. Ini yang red area yang mungkin perlu diperjelaskan supaya ini tidak menjadi satu kelompongan yang diambil kesempatan oleh pihak-pihak tertentu, Dr. Trisha, tentang pengecualian itu. Jadi pengecualian itu dalam akta ataupun dalam peraturan, lebih baik kalau akta senaraikan apakah pengecualian tersebut dan bila tiba masanya untuk membuat rundingan terus, orang awam boleh sekiranya ini akan didedahkan kepada orang awam. Jadi kita akan tahu adakah pengecualian ini dia did meet the criteria ataupun tidak. Ya. So asalkan rules of the game itu ditetapkan, saya rasa rakyat akan menerima hakikat tersebut. Apa masalahnya sekarang ialah semua tak ada peraturan, rundingan terus itu dilakukan, tak tahu ada justifikasi ke tidak, pengecualian itu okey, ada pengecualian tetapi terlebih dahulu mesti memberitahu rakyat apakah pengecualian tersebut dan adakah kriteria itu memang dipatuhi. Menarik. Terima kasih Dr. Trisha. Dr. Trisha Yeoh itu tadi Ketua Program Eksekutif IDEAS, Institut Demokrasi dan juga Hal Ehwal Ekonomi. Kita bercerita tentang
deklarasi aset ataupun harta di kalangan pejabat awam, terutamanya di kalangan jemaah menteri dan pentadbir-pentadbir utama kerajaan. Begitu juga berkaitan dengan perolehan rundingan terus kepada tender-tender projek kerajaan. Kalau ia dinyatakan oleh Menteri Kewangan ia tidak akan dilakukan lagi, tetapi dalam konteks tertentu ia boleh dilakukan berdasarkan apa yang perlu dilaksanakan terlebih dahulu, seperti mana cadangan Dr. Trisha Yoh sebentar tadi. Jadi itu saja bersama saya, Nazri Kahar, malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.